Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya ingin membentangkan tugasan kumpulan bagi modul GMGF 2014 Ekonomi dan Pembangunan. Tajuk yang kumpulan kami pilih adalah pemasaran produk dan perkhidmatan negara Thailand ke pasaran antarabangsa. Ahli kumpulan kami terdiri daripada saya, Muhammad Firdaus Mekamal 267186, Syazwani binti Rosdi 267416, Syafil Hisham bin Abdul Kasim 267374, Muarizlan bin Ramli 275076, Muhammad Ashraf bin Hasni 275037. Untuk pengenalan, Thailand merupakan ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan berperanan penting dalam perdagangan antarabangsa. Dan Thailand juga bergantung kepada ekspor yang menyumbang lebih 60% ke DNK. Sektor utama termasuk makanan, tekstil, elektronik dan pelancongan. Walau bagaimanapun menghadapi cabaran, Thailand memanfaatkan lokasinya di ASEAN dan perjanjian perdagangan bebas untuk kekal kompetitif di peringkat global. Untuk pasaran produk dan perkhidmatan ke pasaran antarabangsa, Thailand ialah destinasi ekspor ke-26 terbesar di Amerika Syarikat dan merupakan perdagangan dua hala 2021 dengan nilai 60 bilion US. Ekspor Thailand ke Amerika Syarikat dengan 47.4 bilion US dan ekspor Amerika Syarikat ke Thailand 12.7 bilion. Dan pertumbuhan ekspor Amerika Syarikat ke Thailand meningkat 13% dan import Amerika Syarikat dari Thailand meningkat 25%. Untuk pasaran utama ekspor Thailand, Amerika Syarikat 15%, China 14%, Jepun 9%. Ekonomi Thailand pada 2021 dengan pertumbuhan 1.6%. Sektor yang berkembang untuk Thailand adalah ekspor 18.8%, penggunaan swasta 0.3%, pelaburan 3.4%, sektor pertanian 1.4%, perhutanan dan perikanan 4.9%, untuk sektor perdagangan borong dan runcit 1.7%. Pemasaran produk dan perkhidmatan ke pasaran antarabangsa untuk Thailand, ekspor agri makanan dan makanan laut. Thailand ialah pengekspor bersih makanan pertanian dan makanan laut, dan lebihan perdagangan agri makanan dan makanan laut 24.7 bilion, dan untuk ekspor 49.0 bilion, dan untuk import 24.3 bilion. Import pertanian dan makanan laut meningkat pada CAGR sebanyak 6.0 pada tahun 2017 hingga 2021. Untuk makanan dan minuman pada 2021, jumlah import 14.3 bilion. 4 produk import utama iaitu ikan dan makanan laut, buah-buahan dan kekacang, sayuran dan produk tenusu. Negara pembekal utama iaitu China 1.6 bilion, 11.3%, dan Brazil 1.56 bilion merupakan 10.9%, dan Kesatuan Eropah 1.47 bilion merupakan 10.3%, Amerika Syarikat 1.13 bilion merupakan 7.9%, dan India, Vietnam, Indonesia, Norway dan lain-lain lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saiful Hisham bin Abdul Kasim 267374. Saya akan menerangkan mengenai produk khusus di Thailand oleh Indeks RCA. Ekspor agri makanan dan makanan laut. Thailand ialah pengekspor bersih makanan pertanian dan makanan laut. Lebihan perdagangan agri makanan dan makanan laut iaitu sebanyak 24.7 bilion, ekspor 49.0 bilion, import 24.3 bilion. Import pertanian dan makanan laut meningkat pada CAGR sebanyak 6.0% daripada 2017 hingga ke 2021. Untuk import makanan dan minuman pula pada tahun 2021, jumlah import mencecah 14.3 bilion. 4 produk import utama iaitu ikan dan makanan laut, buah-buahan dan kekacang, sayur-sayuran, dan juga produk tenusu. Negara pembekal utama pula iaitu China sebanyak 1.6 bilion, Brazil 1.56 bilion, Kesatuan Eropah
1.47 bilion, Amerika Syarikat 1.13 bilion, dan lain-lain seperti India, Vietnam, Indonesia, Norway dan lain-lain lah. Okey, manakala untuk produk khusus di Thailand oleh indeks RCA, iaitu Eastern Economic Corridor EEC, 30 zon perindustrian, iaitu merangkumi pelaburan 55 bilion, fokus pada Chachong, Sao, Chonburi dan Rayong. Industri sasaran kereta generasi akan datang, elektronik, pintar, perkhidmatan perubatan, pelancongan kesihatan, pertanian dan bioteknologi, makanan, automobil dan robotik, penerbangan serta logistik. Terdapat juga bahan api dan biokimia, pertahanan, pendidikan dan pembangunan sumber manusia. Tahap pengurusan Thailand RCA benang getah 39.1, ubi kayu 26.2, getah 23, kaji 21, makanan di awet kula 17.2. Manakala yang terakhir sekali adalah produk paling kompleks di Thailand oleh PCI, adalah alat mesin dan mesin pemotong jet air, lukisan menanda keluar dan alat pengiraan matematik, alat untuk mengukur panjang, silikon dalam bentuk perimeter, alatan tangan seperti gaji dan bilah, serta pelarik untuk mengeluarkan logam. Okey, sekian saja daripada saya. Terima kasih. Perkhidmatan teratas yang diimport oleh negara Thailand pada tahun 2020 dipelopori oleh produk bahagian pengangkutan yang berjumlah 18.2 bilion. Peluang ekspor teratas negara Thailand berdasarkan indeks berkaitan adalah produk logam bersalut platinum yang berjumlah 0.34%. Cabaran yang dihadapi oleh negara Thailand dalam pemasaran produk dan perkhidmatan ke pasaran antarabangsa. Pertama, perubahan persekitaran perdagangan global. Dasar proteksionisme. Tarif tinggi dan sekatan bukan tarif mengurangkan daya saing produk Thailand. Risiko kadar tukaran mata wang. Semakin tinggi nilai mata wang baht Thailand akan mempengaruhi harga ekspor dan permintaan produk. Kedua, kekangan dalam teknologi dan inovasi. Ketinggalan teknologi. Perusahaan kecil dan sederhana di Thailand masih bergantung kepada pemasaran tradisional dan kurang memanfaatkan platform digital seperti e-dagang, media sosial, AI. Kekurangan pelaburan dalam research and development. Kekurangan dalam pelaburan, penyelidikan dan pembangunan berkaitan sesuatu produk akan melambatkan inovasi sesuatu produk. Ketiga, isu kualiti dan standard produk. Isu keselamatan makanan. Sekatan perdagangan disebabkan masalah kualiti produk seperti makanan laut. Persijilan produk. Kos tambahan untuk memenuhi piawai yang ketat di negara maju seperti Amerika Syarikat dan Jepun. Terdapat beberapa implikasi yang dihadapi oleh negara Thailand dalam pemasaran produk dan perkhidmatan ke pasaran antarabangsa. Antaranya ialah strategi dasar perdagangan di mana fleksibiliti dasar perdagangan yang semakin meningkat. Thailand perlu menyesuaikan dasar perdagangan untuk mengekalkan akses ke pasaran utama, termasuklah merunding lebih banyak perjanjian perdagangan bebas dengan mana-mana negara. Contohnya perjanjian FTA dengan Jepun telah membantu sektor automotif Thailand dengan mengurangkan cukai import komponen. Selain daripada itu, tingkah laku penggunaan global di mana permintaan terhadap produk lestari, penggunaan global kini lebih memilih produk mesra alam dan berkualiti tinggi. Thailand perlu menyesuaikan produk mereka untuk memenuhi trend ini seperti meningkatkan ekspor produk organik mematuhi standard lestari. Sebagaimana contoh, Thai Union telah menyesuaikan amalan perniagaannya untuk mendapatkan pensijilan amalan perikanan lestari. Seterusnya, yang ketiga ialah penggunaan teknologi digital di mana kemajuan e-dagang, penggunaan platform digital seperti Lazada, Shopee meningkat dari masa ke semasa. Ini memerlukan Thailand untuk mengasah kemahiran digital dalam kalangan tenaga kerja mereka.
Impak teknologi ini mempertingkatkan kemahiran ICT, akan memudahkan penggunaan dan data analitik dan periklanan digital untuk mencapai pasaran global. Selain daripada itu juga, kos pengeluaran dan inovasi di mana peningkatan automasi dengan persaingan sengit. Thailand perlu melabur dalam teknologi automasi untuk menurunkan kos dan meningkatkan kecekapan pengeluaran. Sebagaimana contoh, syarikat seperti Delta Electronic telah menggunakan teknologi automasi untuk meningkatkan produktiviti barangan yang dikeluarkan oleh mereka. Selain daripada itu, reputasi global dan kesedaran jenama, di mana kualiti dan standard untuk meningkatkan reputasi jenama Thailand sekaligus perlu memastikan produk memenuhi standard antarabangsa dan mengatasi isu kualiti. Sebagaimana contoh, beberapa produk makanan laut Thailand menghadapi sekatan kerana tidak memenuhi standard keselamatan makanan yang telah ditetapkan. Selain daripada itu, implikasi juga rantaian bekalan global di mana gangguan rantaian bekalan sebagaimana contoh pandemik COVID-19 telah mengganggu rantaian bekalan, meningkatkan kos logistik, menyebabkan kelewatan dalam penghantaran produk. Industri perubatan otomotif Thailand terjejas sebagaimana contoh teruk apabila bekalan komponen dari China tergendala tidak dapat masuk ke negara Thailand. Selain itu dan sektor pelancongan dan perkhidmatan di mana impak COVID-19 pandemik ini telah merosakkan sektor pelancongan, memaksa Thailand untuk mempelbagaikan sumber pendapatan kepada perkhidmatan lain seperti perubatan, pendidikan antarabangsa. Sebagaimana contoh, pendapatan pelancongan Thailand menurun lebih daripada 80% dalam tempoh pandemik yang dialami oleh masyarakat. Selain daripada itu, strategi untuk mengatasi cabaran dalam pemasaran produk dan perkhidmatan ke pasaran antarabangsa di Thailand. Yang pertama, peningkatan kualiti dan pensijilan produk. Penekanan pada kualiti. Thailand perlu memastikan produk memenuhi standard antarabangsa melalui pensijilan seperti ISO 9001 dan ISO 14001. Contoh, Thai Union memperoleh pensijilan Marine Stewardship Council MSC untuk amalan perikanan lestari, meningkatkan kualiti dan imej jenama mereka. Yang kedua, penggunaan teknologi dan automasi dalam pengeluaran. Pelaburan dalam teknologi, meningkatkan teknologi dan automasi untuk mengurangkan kos dan meningkatkan kecekapan pengeluaran. Contoh, Delta Electronic menggunakan teknologi automasi dalam sektor elektronik untuk meningkatkan produktiviti. Yang ketiga, pembangunan kemahiran dan latihan digital. Latihan digital meningkatkan kemahiran digital dalam kalangan tenaga kerja melalui kursus dan latihan seperti Thailand Digital Innovation and Training (DIT). Contoh, program latihan ini membantu usahawan Thailand memanfaatkan teknologi digital. 4. Penyesuaian strategi pemasaran mengikut cita rasa tempatan. Penyelidikan pasaran, menyesuaikan produk dan strategi pemasaran mengikut cita rasa dan budaya tempatan. Contoh, CP Group menyesuaikan produk makanan untuk pasaran China dengan mengubah resepi dan pembungkusan. Yang kelima, pengukuhan rantaian bekalan dan logistik. Contoh, Toyota dan Honda melabur dalam sistem logistik untuk memastikan ketepatan masa penghantaran. Keenam, pembangunan jenama dan kesedaran global. Kempen pemasaran, melaksanakan kempen global untuk meningkatkan imej jenama Thailand. Contoh, kempen Thailand Amazing Discoveries berjaya mempromosi pelancongan Thailand. 7. Kerjasama antarabangsa dan perjanjian perdagangan. Perjanjian perdagangan memanfaatkan perjanjian perdagangan bebas FTA untuk membuka peluang ekspor. FTA Thailand pun membolehkan ekspor ke Jepun dengan tarif lebih rendah. Yang ke-8, peningkatan infrastruktur dan kemudahan perniagaan. Pelaburan infrastruktur meningkatkan pelabuhan, lapangan terbang dan kawasan perindustrian untuk memudahkan ekspor. Projek pelabuhan laut dalam lain cabang
meningkatkan kapasiti pelabuhan. 9. Penekanan kepada amalan perniagaan lestari. Amalan lestari mengamalkan amalan perniagaan mesra alam untuk memenuhi permintaan global. Contoh, Indorama Ventures menggunakan bahan kita semula dalam pengeluaran tekstil. Yang ke-10, yang terakhir, peningkatan penyelidikan dan pembangunan R&D. Pelaburan dalam R&D menambah pelaburan dalam penyelidikan dan pembangunan untuk inovasi produk. Contoh, Hana Microelectronics melabur dalam R&D untuk teknologi baru dalam komponen elektronik. Sebagai kesimpulan, pemasaran antarabangsa Thailand adalah penting untuk pertumbuhan ekonomi. Thailand perlu menambah baik kualiti produk, menggunakan teknologi canggih dan memperkukuh rantai bekalan. Fokus pada perjanjian perdagangan, strategi pemasaran, R&D dan amalan lestari juga penting. Contoh, Thai Union berjaya dengan pensijilan lestari dan sektor elektronik meningkat melalui automasi.